Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang satu bahagian berkaitan dengan pembayaran perdagangan dan juga pertukaran mata wang asing. So di sini cikgu akan bincang apakah kaedah penyelesaian perdagangan, iaitu perdagangan barter dan juga perbankan koresponden. Cikgu juga akan bincang tentang kegunaan dokumen pembayaran, iaitu ada dua, surat kredit dan juga tuntutan ikut perintah. Kaedah penyelesaian perdagangan. So yang pertama ialah perbankan koresponden. So perbankan koresponden maksudnya dia merupakan sebuah institusi kewangan yang menyediakan perkhidmatan pada pihak lain. Keyword dia sediakan perkhidmatan pada pihak lain, mungkin institusi kewangan atau bukan institusi kewangan. So dia juga bertindak sebagai ejen bagi pengeksport. Ejen bagi pengeksport untuk menerima bayaran dari bank asing. So perbankan koresponden ni dia lebih kepada orang tengah. Pengimport bayar kepada bank di negaranya dan bank tempatan ni bertindak sebagai bank koresponden untuk menerima bayaran dan serahkan pada pengeksport. So kalau soalan tanya kaedah perbankan koresponden ni ada dua. Satu, tugas dia adalah mengesahkan surat kredit dan yang kedua bertindak sebagai ejen bank luar negara kepada bank domestik. Kamu tengok contoh ni, katakan urus niaga ni antara dua pihak iaitu Afizan Bundle Sdn Bhd dan juga Paywon Clothing Hong Kong Private Limited. Ini dua syarikat yang terlibat dalam ekspor dan import. So pengekspor ialah Paywon Clothing dan Afizan Bundle adalah pengimport. So Afizan akan buat bayaran pada CIMB Bank, iaitu bank di mana Afizan ada urus niaga atau akaun lah. Paywon Clothing ni dia ada akaun di Bank Shanghai. So bank koresponden adalah Bank of Manhattan. Dia bertindak sebagai orang tengah antara bank pengeksport dan juga bank pengimport. So we call that perbankan koresponden. So bayaran dibuat oleh Afizan pada CIMB. CIMB akan serahkan wang ni kepada Bank of Manhattan. So Bank of Manhattan ni akan serahkan kepada Bank of Shanghai. Bank of Shanghai akan bayar kepada Paywon Clothing. So ini dipanggil perbankan koresponden. So Bank of Manhattan ni dia bertindak sebagai ejen antara institusi kewangan. Perdagangan barter. Perdagangan barter maksudnya pertukaran barang. Pertukaran barang antara dua negara mengikut syarat yang telah dipersetujui atau syarat yang telah ditetapkan. Barter tidak menggunakan mata wang. Dia hanya tukar barang saja. Tidak menggunakan mata wang. Contohnya, Malaysia menjual sawit ke Myanmar dan Myanmar bekalkan beras ke Malaysia. So perdagangan antara Myanmar dengan Malaysia ni tidak melibatkan mata wang. Mereka hanya tukar barang mengikut syarat yang telah ditetapkan. So we call that perdagangan barter. Dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran ni kita ada dua dokumen, surat kredit dan juga tuntutan ikut perintah. Apa dia surat kredit? Iaitu dokumen yang dikeluarkan oleh bank pengimport kepada pengeksport sebagai jaminan. Garanti ya. So bank pengimport serahkan pada pengeksport sebagai jaminan untuk bayar harga barangan pada pengeksport. So urus niaga antara negara ni melibatkan risiko yang tinggi. So untuk mengurangkan risiko ataupun jaminan ni, so wang akan diserahkan oleh pengimport kepada bank pengimport. So bank pengimport akan keluarkan satu surat sebagai bukti jaminan dia akan bayar wang ni jika barang telah sampai ke pelabuhan negara pengimport atau barang telah diterima oleh pengimport. Jadi pengekspor ni kena hantar barang dan dokumen berkaitan pada pengimport setelah menerima surat kredit. Bila semua syarat telah dipenuhi, so pengimport tuntut barang dari syarikat perkapalan dan pihak bank buat bayaran pada bank pengekspor. So ini dipanggil surat kredit. So keyword dia jaminan. Jaminan bank pengimport kepada pengekspor. Tuntutan ikut perintah. Satu bentuk arahan bertulis tidak bersyarat. Ingat keyword dia, satu arahan bertulis tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh pengeksport pada pengimport, meminta pengimport bayar sejumlah wang dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dikeluarkan oleh pengeksport kepada pengimport, minta pengimport bayar sejumlah wang mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Setelah pengimport mengesahkan persetujuan, maka dia bertindak sebagai tuntutan ikut perintah. So dia boleh serahkan pada pengeksport, pengeksport akan hantar barang ke pengimport. Itu dipanggil tuntutan ikut perintah.
Contoh soalan, jelaskan maksud perniagaan barter dalam perniagaan antarabangsa. So, perniagaan antarabangsa maksudnya pertukaran barang. Okey, pertukaran barang antara negara. Yang kedua, mengikut syarat yang telah dipersetujui. Lepas tu yang ketiga, tidak menggunakan mata wang. Yang keempat, berikan contoh. Okey. Berikan maksud perbankan koresponden dan uraikan dua kaedah. Okey, cikgu dah bincang tadi ya. So, perbankan koresponden ni bertindak sebagai orang tengah. Dua kaedahnya apa? Antaranya adalah dia mengesahkan surat kredit mengesahkan surat kredit, dan dia juga bertindak sebagai ejen antara bank pengekspor dengan bank pengimport. Okey. Uraikan dua dokumen pembayaran. Okey, dua dokumen pembayaran ialah satu, surat kredit, dan yang kedua adalah tuntutan ikut perintah. Okey, berikan dua uraian untuk setiap satu. Okey, uraikan dua kaedah penyelesaian perdagangan, iaitu yang pertama mengesahkan surat kredit, dan yang kedua adalah ejen antara bank pengimport dengan bank pengeksport. Okey, so itu saja, harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Jangan lupa like, share dan komen. Okey, dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen ya. Terima kasih belajar. Bye.